Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Muhammad Rasulullah sebenar utusan, junjungan mulia melebihi bangsawan. Ingatlah rakan, kawan dan taulan, Allah Al-Wali maha menguasai urusan. Alhamdulillah, sedang penonton, keluarga besar dan ustaz yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan sama-sama kita doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat pesan ataupun nasihat orang tua dulu-dulu. Mereka berpesan, hidup kayu biarlah berbuah, hidup manusia biarlah berjasa. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam kehidupan kita, buatlah kebaikan untuk diri kita dan juga masyarakat di luar sana. Dan antara kebaikan yang boleh kita buat ialah dengan terus menjaga dan mematuhi SOP. Seperti biasa, yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, keluar ke mana ataupun di mana pun kita berada, tolong jaga penjarakan fizikal. Dan yang paling penting, tolong pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Kerana saya difahamkan, kes semalam sangat tinggi. Kalau boleh kita perhatikan seketika bagaimana status COVID-19 semalam. Kalau kita perhatikan di kaca TV kita, kes baharu dicatatkan sebanyak 19,257 kes. Kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 16,323 kes. Dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 210 kes, menunjukkan jumlah kes aktif sebanyak 224,120 kes. Jadi masih lagi tinggi. Oleh itu, kepada anda, keluarga besar dan ustaz yang tiada sebarang urusan, jangan ke mana-mana, duduk di rumah kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, keluarga besar dan ustaz, insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ini, kita nak menyambung perbincangan kita tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar dan juga At-Tawwab. Bersama dengan siapa? Tak lain tak bukan seperti yang sudah diwawarkan, iaitu Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu Doktor. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Kepada anda, keluarga besar dan ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang mungkin sekarang ni sedang menonton di Facebook, macam biasa, buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga share untuk lebih ramai maklum akan program kita pada pagi ini. Baiklah, saya fikir tanpa buang masa, jom sama-sama kita dengar mukadimah dari guru kita untuk topik pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih kepada Dai Hakim dan juga kepada semua kru yang bertugas dan para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada pagi
hujung minggu ini, pagi yang berbahagia ini, kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang sangat-sangat indah, yang menunjukkan kepada kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita nama-nama Allah Al-Wali, Al-Muta'ali dan juga Al-Barr wa Tawwab. Ini 4 lagi insya-Allah. Tadi Da'i Hakim mula dengan pantun. Saya pun nak pantun jugalah, walaupun tak reti sangat nak pantun ni. Boleh Ustaz. Kalau 4 kerat tak reti, 2 kerat retilah. Boleh lah. Tutup aurat pakai tudung. Allah Al-Wali Maha Pelindung. Allah Akbar. Nanti kita balas. Jadi yang pertama sekali kita nak lihat kepada maksud Al-Wali itu sendiri. Baik, biasanya kita wali ni, orang tahu kataan wali ni, wali nikah. Itu orang tahulah kan. Seseorang yang menguruskan ataupun yang bertanggungjawab kepada kita sebut sebagai anaknya. Kalau wali mujbir kan. Jadi Al-Wali ni sebenarnya maksud apa? Boleh diterjemahkan sebagai, ada yang terjemah sebagai Maha Pelindung, yang memberikan kasih sayang dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, Al-Wali ni huwa al-malik lil asya', menguasai sesuatu dan menguruskannya. Maka Al-Wali huwa alladhi yudabbir syu'un khalqihi. Al-Wali ni mana Allah Ta'ala Al-Wali, Allah lah yang menyusun, yang mentadbir segala urusan makhluk. Dan bagi segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, disebut sebagai Al-Kaun ini, adanya yang menyelia. Siapa yang menyelia? Allah Ta'ala. Ada yang mendidik, memelihara. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Wali ni makna dia menghimpunkan ke semua makna ini. Mudabbir, musyrif dan juga murabbi. Mudabbir yang mentadbir, musyrif yang menyelia, murabbi yang memelihara. Jadi Al-Wali ni dia merangkum ketiga-tiga perkara ini. Makna-makna ini. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat, sebab itu dikatakan sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pelindung. Maha Pelindung terutama bagi orang yang beriman, dengan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya iman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah wali kepada orang yang beriman. Allah pelindung bagi orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada adh-dhulumat, kegelapan. Kegelapan ini bermaksud kekufuran, ilan nur, kepada cahaya keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi Al-Wali ni maksud dia melindung, menolong, dekat, dekat dengan kita. Itu juga maksud Al-Wali. Sebagai mukadimah itulah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas pencerahan kepada topik kita pada pagi ini. Bila Ustaz sebut tentang dekat tadi, cantik Ustaz. Kena dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Hana Wancik bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, adakah Al-Wali ertinya Maha Pelindung, Penolong, Pembela, bermaksud dari kata waw, lam dan ya, yang artinya dekat, mencintai, yang mengendalikan seluruh urusan makhluk-makhluknya? Yang kedua, adakah dengan adanya rasa cinta bermakna akan lahir pembelaan kepada yang dicintainya, menjaga kedudukan yang tinggi dan sangat dekat dengan makhluknya, serta membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana Wancik atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada soalan pertama dari Facebook. Soalan yang baik, yang berkaitan dengan maksud Al-Wali. Waw lam ya. Itu perkataan kan, wali itu maksud dia dekat, mencintai, yudabbir syu'un khalqihi, yang mentadbir segala urusan makhluknya. Jadi maknanya, ya, benar, itu satu perkara. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalaulah begitu, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dan kalau kita nak mendapat bimbingan, taufik daripada Allah Ta'ala, maka kita juga kena dekat dengan Allah. Jadi
kita kena meletakkan pengharapan, pergantungan kepada Allah. Allah lah pelindung kita. Kita dekat dengan Allah, penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana kita sebut tadi, dalam Al-Quran Allah sebut, Allah waliul ladzina amanu. Oleh kerana itu, Allah lah yang menjadi pelindung. Allah dekat kepada orang beriman dengan buat apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada keimanan, kepada cahaya. Tetapi awas, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Tetapi golongan yang kufar kepada Allah, yang dekat dengan mereka siapa? Wali-wali mereka siapa? At-taghut. Taghut ni sesat, syaitan. Jadi yang bertugas apa? Yukhrijunahum minadh dhulumati ila nur. Mengeluarkan mereka daripada yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, mengeluarkan mereka daripada nur, daripada cahaya kepada kegelapan. Jadi berbeza dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak jadikan Allah Subhanahu wa taala lah segala-galanya dalam kehidupan kita, supaya kita dapat panduan kepada kebaikan. Sebab itu dia disebut sebagai wali-wali Allah. Kadang orang sebut wali Allah kan? Betul. Oh, dia ni wali Allah ni. Ni wali Allah. Hebat kan? ni. Sekarang ni ramai wali, tapi wali nikah Wali tadi nikah. kan. Wali Allah maksud apa? Orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu sebab maksud wali Allah Ta'ala. Kan? Yang Allah Ta'ala sebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu yang sangat dekat dengan Allah, la khawfun alaihim, tidak ada takut, maka tak khawatir, tak rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tak sedih. Maknanya sebab apa? Sebab mereka ada Allah. Percaya kepada Allah. Percaya pada Allah. Jadi maknanya mereka sentiasa berada dalam keadaan yang steady. Sebagai contoh, hari ini bila mana kita diuji, kita tengok tadi statistik kan, makin meningkat statistik, dan kita juga dimaklumkan kadang-kadang rakan kita, jiran kita, keluarga kita, waris kita ada yang diuji dengan COVID-19 sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Betul Ustaz. Kita jadi stres kadang-kadang, itu biasalah kan, orang stres. Sebab tu antara doa yang kita boleh baca supaya tak khawatir, tak duka cita. Kita jangan sedih. Sedih tu biasa, tetapi jangan melampau-lampau. Kan? Antaranya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada alham wal hazan. Alham ni duka cita, benda yang kita tak tahu nak berlaku akan datang, kita tak tahu. Jangan kita sedih siap-siap lah. Ni kadang-kadang orang dia takut benda tak berlaku lagi, dia Sedih takut siap-siap, dah. Dia takut siap-siap dah. Kan, awal lagi takut. Benda tak berlaku lagi. Yalah, betul. Kita doa minta perlindungan Allah daripada perkara tersebut. Wali Allah, insya-Allah dia yakin pada Allah, dia dekat dengan Allah. Dan juga kita minta wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, duka cita dan kesedihan. Kesedihan ni apa? Benda yang telah berlaku. Nak buat macam mana? Dah takdir Allah Ta'ala. Sedih sekadarnya lah, janganlah sampai melebihi batas sehingga kan dia tak ingat dah yang mentadbir segala urusan makhluk siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini akan memberi ketenangan kepada kita kalau kita faham betul-betul nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Wali. Okey, jadi kepada keluarga besar dan anak ustaz, jangan sedih-sedih. Jom sama-sama kita amalkan doa yang telah dikongsikan oleh guru kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, mungkin boleh salin balik supaya rakan-rakan kita dapat membaca bersama-sama. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini.
Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang Asmaul Husna berkaitan Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar dan juga At-Tawwab bersama dengan guru kita Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Sebarang persoalan boleh sahaja ajukan dengan buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton melalui Facebook seperti biasa, buat 3S, suka, sapa dan share. Baiklah, tadi kita sudah mendengar maksud Al-Wali itu sendiri. Mungkin Ustaz ada sedikit tambahan tentang Al-Wali ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan, sahabat-sahabat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila mana kita memahami konsep Allah Al-Wali, maka kita nak dekat dengan Allah Taala. Maka dengan sebab itu, apa cara kita boleh buat? Yang pertamanya, antaranya kita meningkatkan diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jasiyah 19, Allah sebut Allah Wallahu waliyul muttaqin. Allah itu wali, pelindung, dekat dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, kita macam mana kita nak mendapat perlindungan Allah, nak dekat dengan Allah taala? Hendaklah kita memperbanyakkan amal soleh. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 127, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah Allah pelindung mereka disebabkan bima kanu ya'malun, atas amalan soleh yang mereka kerjakan. Jadi maknanya kalau kita nak dekat dengan Allah Ta'ala, nak dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, kita nak kena memperbanyakkan amal soleh. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW antaranya Nabi berdoa dengan satu doa yang mana doa itu juga menunjukkan kepada Allah Ta'ala Al-Wali, iaitu Allahumma ati nafsi taqwaha. Nabi doa kan, Nabi ajar kita boleh doa juga dengan doa ni, terutama dalam suasana sekarang ni yang jiwa kita kadang tak kuat, nak menghadapi dugaan, cabaran, kita kadang-kadang rasa susah sangat kehidupan ni kan, dengan ujian-ujian, wabak dan pelbagai lagi. Maka kita nak meminta pada Allah, Allah penolong kita, pelindung kita, maka kita doa sungguh-sungguh pada Allah sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, bagilah kekuatan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah ia kerana engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Kat situ anta waliyuha, engkaulah yang sebaik-baik penolong. Jadi maknanya di situ satu, kita kata doa yang kita baca untuk kita dikuatkan jiwa kita dan sentiasa dekat dengan Allah dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjadi kewajipan pada kita dalam itu konteks hablum minallah. Manakala konteks hablum minan nas, hubungan kita sama-sama manusia, hendaklah kita melimpahkan kasih sayang kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang sama-sama nak menuju kepada redha daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Betul Ustaz, makna kata hubungan dengan manusia pun penting Ustaz penting untuk kita jaga. Jadi bagaimana untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, terdapat tidak dengan memperbanyakkan amalan soleh. Baiklah, kita sudah membicarakan tentang Al-Wali, kita nak masuk kepada nama yang kedua iaitu Al-Muta'ali. Jadi ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook oleh Al-Shal. Assalam Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Adakah sifat Allah Al-Muta'ali itu bermaksud kedudukannya yang maha tinggi meliputi ilmunya, kekuasaannya, perbuatannya ke atas sekalian makhluk ciptaannya yang gaib dan yang nyata, hingga tiada sesuatu pun yang dapat mengatasi dan menyerupai dengan ketinggian sifatnya, tidak terbatas dan terjangkau dengan akal fikiran manusia. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita di Facebook, iaitu nama yang kedua pada pagi ini Al-Muta'ali, iaitu boleh kita terjemahkan sebagai yang maha tinggi.
dalam surah Ar-Ra'd 29 Allah Taala menyatakan alimul ghaib wasyahadah al-kabirul muta'al, iaitu Allah lah yang mengetahui yang ghaib dan nyata dan yang maha besar dan juga yang maha tinggi. Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim ketika mana membahaskan ayat tersebut, iaitu surah Ar-Ra'd ayat 9 yang Al-Kabir Al-Muta'ali itu, yang mana Ibn Kathir menyatakan maksudnya adalah ketinggian Allah Ta'ala itu nak menunjukkan bahawa segala sesuatu fakullu syai'in tahta qahrihi wa sultanihi wa azamatihi. Kata Ibn Kathir bahawa segala sesuatu itu menunjuk ketinggian Allah itu adalah di bawah kekuasaan dan keagungannya. La ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wala rabb siwa, tidak ada rabb selain daripada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu al-azim alladhi la a'zama minhu, karena Allah itu maha besar yang tidak ada lebih besar daripadanya, al-ali alladhi la a'la minhu, yang maha tinggi yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya, al-kabir alladhi la akbar minhu, yang maha besar yang tidak ada sesuatu yang lebih besar daripadanya. Jadi itulah yang disebut oleh Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim tentang maksud Al-Ali itu, Al-Muta'ali itu. Jadi maknanya di situ kita melihat sebagaimana yang ditanya tadi, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Allah Taala Maha tinggi zatnya, sifatnya, perbuatannya, maka keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Muta'ali itu disebut oleh para ulama dalun ala uluwil qahri, menunjukkan kepada ketinggian dari sudut penguasaan Allah Subhanahu wa taala kepada segala-galanya. Jadi maknanya di situ kita akan rasa betapa kerdilnya kita. Betul. Kadang manusia ni dia rasa tinggi. Contohnya kan Firaun kan, betul. dia rasa tinggi kan, tinggi di atas dunia lah, tu pun dalam waktu tertentu je kan. Di akhirat memang dia kena teruk lah kan. Bahkan di dunia lagi Allah tunjuk Allah bagaimana ketinggian yang dia rasa tu akhirnya dibenamkan di dalam Laut Merah kan. Satu perkara yang kalau kita lihat di situ, kita boleh ambil pengajaran yang sangat-sangat besar. Hikmah dia ada yakin ya. Bila Allah sebut kan, saya teringat Allah kata apa? Wa nunajjika bi badanika. Ni kepada Firaun. Pada Firaun. Kan dia hebat sangat, dia rasa tinggi sangat. Kadang-kadang manusia ni sampai tu tahap sebab dikatakan wallahu a'lam, dikatakan dia ni Firaun tak pernah sakit. Demam tak pernah, sesemam tak pernah, Covid lagi tak kena lah. Jadi maknanya sihat walafiat, menyebabkan dia rasa bahawa dia yang paling tinggi. Dengan penguasaan dia, kerajaan dia, semua pakat. Dulu ni zaman dulu bukan tunduk sikit-sikit, jenis sembah terus. Kan? Jadi itu menyebut dia ala fil ard. Dia ni disebut oleh Allah ala fil ard, maknanya dia rasa tinggi di atas dunia ni. Akhirnya Allah nak tunjukkan, tengok manusia nak rasa tinggi sangat. Wa nunajjika bi badanika. Bila mana matinya Firaun, Allah Taala kata apa? Kami akan selamatkan badan kamu. Semua pakat tenggelam Laut Merah, tiba-tiba badan Firaun duduk dah. Allah sebut dah. Untuk apa? Untuk menjadi pengajaran kepada kita semua. Sebab tu hari ni kalau siapa yang berkesempatan pergi Mesir, muzium dekat Mesir, dekat Qahirah itu, boleh tengoklah jasad Firaun. Duk ada sampai sekarang. Ambil iktibar. Ambil iktibar kan. Jadi itulah golongan yang nak meninggi diri, Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi eloklah kita baca sejarah Firaun untuk kita rasa lah Firaun tu orang kata hebat, tak pernah sakit, berkata ustaz. Hebat macam tu pun Allah boleh jatuhkan, apatah lagi kita ni kan. Oleh itu kenali Allah supaya kita terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita ada soalan seterusnya oleh sahabat kita di Facebook, tapi sebelum saya nak bacakan soalan oleh sahabat kita ini, kita nak bertahmid seketika ustaz. Kembali bergabung selepas ini.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar dan juga At-Tawwab, iaitu Asma'ul Husna. Dan terima kasih juga kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang telah buat 3S di Facebook kita, suka, sapa dan share. Jadi mudah-mudahan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita sudah membicarakan tentang Al-Wali, kita sudah membicarakan tentang Al-Muta'ali. Sebelum kita nak pindah kepada nama yang seterusnya iaitu Al-Bar, mungkin Ustaz ada sedikit tambahan lagi tentang Al-Muta'ali, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Sambungan perbincangan kita tentang Allah Al-Muta'ali, iaitu Allah Ta'ala yang maha tinggi. Sebenarnya ketinggian Allah Ta'ala itu adalah ketinggian yang mutlak dalam segenap segi. Jadi kalau kita lihat makhluk ni, dia ada ketinggian juga, tapi ketinggian yang dipanggil ketinggian yang naqis. Kadang dia tinggi pada harta, kan, tapi dia tak tinggi pada yang lain. Dia ada ketinggian pada pangkat, tapi tidak yang lain. Faham? Jadi ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala mutlak, segala-galanya. Itu satu. Yang keduanya, kita lihat ketinggian Allah Taala ini bersifat berterusan. Dia tidak bukan bersifat muakkad, dengan kadar-kadar tertentu, waktu tertentu, tidak. Ianya secara berterusan. Dan ketinggian Allah Ta'ala itu ada rahmat. Rahmat pada ketinggiannya, sebab kalau makhluk, bila dia tinggi, kadang-kadang dia menjauhkan diri daripada golongan marhain. Golongan ad-du'afa, golongan masakin, golongan susah. Dia kata tak boleh campur kan, kita level lain dia kata. Si my level lah. Ni level VVVIP kan. Dia tak boleh campur, makan pun kena asing. Dia rasa tinggi. Tapi tidak. Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala itu membawa rahmat kepada hamba-Nya. Sebab itu Allah Taala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Iaitu apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, bagi tahulah pada mereka, ini qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memustajabkan doa bila mana mereka berdoa kepadaku. Jadi makna di situ ketinggian Allah Ta'ala membawa sifat rahmat yang dekat, terutama kepada golongan yang nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gap lah. Manusia ni kadang-kadang ada gap kan, ada jurang. Jadi itu menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita faham terhadap perkara tersebut, maka kita akan melahirkan manusia yang bersifat tawaduk. Ini penyakit bangga diri, satu penyakit yang sangat-sangat bahaya. Sebab itu man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang ada tawadhu', Allah akan angkat dia. Tapi siapa yang bersifat takabur, sebenarnya dia rasa tinggi diri, dia sudah mewarisi satu sifat daripada iblis laknatullah alaih. Memang tidak akan berjaya, tidak akan mendapat kebaikan. Allah Ta'ala pun tak suka, manusia pun tak suka orang yang bersikap tinggi diri yang seumpama itu. Jadi itu antara pengajaran yang kita boleh dapat. Kita akan bersifat tawadhu', kita akan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah kita pada Allah, dan kita akan bersifat humble dengan rakan-rakan. Walaupun kadang Allah bagi nikmat kita lebih sikit pada orang, tapi tidak membezakan kita dengan orang lain. Boleh orang kita boleh duduk sekali lah. Ya, betul. Tidaklah ada jurang yang sebagaimana kadang-kadang berlaku pada setengah-setengah orang yang merasa dirinya itu tinggi. Ya, betul Ustaz. Bila kita tawadhu' ni, ataupun bahasa orang kampung saya humble ni kan. Bila kita humble ni, kita bukan sahaja disayangi Allah, bahkan manusia Ustaz. Manusia suka, kawan kita suka kita jikalau bersikap humble. Oleh itu teruskan tawadhu', rendah diri kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh pula apa yang Ustaz. Jatuh tawadhu'. Baik. Soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook juga, oleh Laila Dila Rosa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Al-Bar yang bermaksud Allah yang Maha Baik.
Apakah dengan cara kita mengenal dan meneladani sifat Al-Bar ini, kita dapat melihat betapa besarnya nikmat dan kebaikan yang Allah berikan, sehingga tiada satu pun kalkulator di dunia ini yang dapat mengira segala nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebagai contoh, Allah menutup aib hamba-Nya sedangkan Dia Maha melihat dan Maha mengetahui, dan Allah sentiasa menunggu untuk kita bertaubat. Serta apakah dengan memperbanyakkan bertafakur akan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan membuatkan kita tidak kecewa dan redha terhadap apapun ketentuannya. Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Terima kasih kepada Laila Dilarosa atas soalan. Ada 3 bunga Ustaz. Satu untuk saya, satu untuk Ustaz dan satu untuk produser. Terima kasih kepada Laila Dilarosa atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang Al-Bar, yang iaitu nama yang ketiga perbincangan kita pada pagi ini, iaitu Allah Ta'ala Al-Bar, yang maha baik. Innahu huwal barrur rahim, dalam surah At-Tur ayat 28. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah lah yang melimpahkan banyak sangat kebaikan, dan Allah Ar-Rahim, maha penyayang. Baik, jadi kalau kita lihat kepada apa yang ditanya tadi tentang betapa besarnya Al-Bar ni, adakah menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah? Ya. Nikmat Allah Ta'ala yang diberikan itu, kalau kita lihat, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Yang bersifat umum tu mencakupi seluruh makhluk. Dengan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, maknanya tidak ada seorang pun yang tidak mendapat limpahan kurnia Allah Ta'ala. Walaupun golongan yang kadang diengkar pada Allah pun dapat rezeki, dapat makan elok-elok, dapat kesihatan dan sebagainya dapat. Maka dengan sebab itu, di situ menunjukkan kebaikan Allah yang bersifat umum, yang mencakupi seluruh makhluknya. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kabirin mimman khalaqna tafdila. Maksud dia apa? Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik. Kata Allah, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Betul? Sebaik-baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan manusia ni sebaik-baik, secantik-cantik, sehebat-hebat kejadian. Ada satu cerita sebenarnya berkaitan dengan ayat ni. Dalam Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Tafsir Al-Munir, dia menyatakan, dia membawa satu cerita yang berlaku pada zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Ada seorang laki-laki ni, dia mempunyai isteri yang cantik. Kan? Dapat isteri cantik pun masalah juga. Masalah. Dia tengok, dia kata, siapa cantik sangat, dia kata. Cantik pun salah. Salah. Ginilah dia kata, aku cerai kamu talak 3. Kalau kamu tak lebih cantik daripada bulan. Maknanya kalau kamu tak lebih cantik daripada bulan, jatuh talak 3. Jadi kamu mesti lebih cantik daripada bulan. Jadi bila sebut begitu, dia mula jadi rasa ragu-ragu. Sebab apa? Sebab bila sebut bulan ni, kan dalam konteks bahasanya, engkau laksana bulan. Maksud apa? Cantik lah kan? Bila sebut engkau laksana bulan, kira memang berseri-seri lah. Cantik lah. Jadi sekarang ni, dia nak bini dia, isteri dia lebih cantik daripada bulan. Kalau tak lebih cantik, talak 3. Jadi lepas dia sebut begitu, dia menyesal. Lepas tu nak buat macam mana? Rujuk pada ulama'. Para ulama' pun pada waktu tu fikir, tak boleh nak jadi ni. Kita tak tahu nak compare macam mana. Kita bukan tahu. Nak compare zaman tu pula, nak compare bulan macam mana. Sedangkan yang kita tahu, bulan tu cantik. Akhirnya maka bagi keputusan, kena pisah dulu. Tengoklah macam mana kalau ada pandangan-pandangan lain. Adalah seorang ni, dia bagi pandangan, bila ditanya pada seorang ulama', dia kata tak jatuh talak. Apa dalil dia? Dalil dia adalah
laqad khalaqnal insana fi ahsani Allah taqwim. Kata Allah, kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maknanya compare lah dengan apa sekalipun, manusia yang terbaik. Oh, selamat baik, lah. baik daripada wajahnya, daripada penciptaannya. Oh, selamatlah. Dia pun tarik nafas lega kata. Jadi maknanya lah, kalau jangan buat macam tu dah. Tapi nak ceritanya, itulah kebaikannya Allah bagi pada manusia. Kan? Allah bagi pada semua. Kadang-kadang orang tak beriman pun cantik. Ya, betul. Kan? Hebat nampak kan? Tetapi itu secara umum. Secara khususnya, Allah bagi kebaikan dalam bentuk hidayah kepada orang yang beriman kepada Allah. Yang ni kita nak. Yang ni dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Baik Ustaz. Jadi kepada para suami jangan duk buat lah Ustaz. Jangan duk buat lah. Kalau hang cantik lebih daripada bulan, jangan buat lagu tu. Baik. Banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan guru kita berkenaan Asmaul Husna pada pagi ini, tetapi kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim, juga Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman, membicarakan tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar dan juga At-Tawwab. Sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Terima kasih kepada anda yang telah suka di Facebook, telah tekan butang komen dan juga butang share. Mudah-mudahan ada pahalanya. Baiklah, kita nak sambung sedikit lagi Ustaz berkenaan dengan Al-Bar. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sambungan kepada perbincangan kita Al-Bar yang menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Hingga disebut oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, sudah tentu tidak terhitung. Macam soalan tadi, nak kalkulator kan, nak kalkulat, tak boleh nak kalkulat, tak boleh nak kalkulat banyaknya nikmat Allah Ta'ala pada kita. Betul. Sebab itu bila mana Allah uji sikit, kita dah lupa dah nikmat yang sangat banyak yang Allah bagi. Kita dah lupa. Sedangkan nikmat yang Allah bagi itu mengatasi ujian-ujian yang diberikan kepada kita, ujian kesusahan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga kebaikan yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya, kita sebut tadi, pada manusia, kepada kita sangat-sangat banyak. Dan antara kebaikan Allah yang hebat, amalan sikit Allah bagi banyak pahala dia. Ada yang digandakan sebanyak 10, kurang-kurangnya 10 lah buat baik ni. Niat baik tu tak buat lagi, niat baru. Ni nak masuk tahun baru kan. Betul. Tahun baru hijrah ni kan. Niat buat dah lagi. Niat tu Allah dah bagi dah. Dah bagi dah pahala. Kan? Berbeza kalau niat jahat tak buat, maka tak Allah tak bagi. Makna betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat pula ganda 10, kurang-kurang 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Kata Nabi, siapa yang baca satu huruf daripada Quran, dia dapat pahala yang digandakan 10. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja kita sebut dah dapat 30 pahala. Banyak. Dan Allah gandakan lagi sampai 700 kali ganda. Itu kemurahan Allah. Betul. Kebaikan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bandingan orang yang bersedekah di jalan Allah, infak fi sabilillah, seumpama satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai pula ada 100 biji. Mana RM1 kita bagi, Allah bagi pahala RM700. Banyak tu. RM100. Kalau RM10 lagi banyak. 7,000. Betul.
kan? Kalau RM100, RM70,000. Kalau sedekah RM1,000, Allah bagi RM700,000. Mana ada skin cepat kaya tak boleh bagi macam tu. Betul. Skin cepat kaya. Bagi RM1,000, Allah bagi RM700,000 untuk RM1,000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tambah lagi, bukan takat RM700,000 lah. Tak terkira. Orang kata infinity. Ya. Tak tahu. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi maknanya di situ kita lihat Allah membuka, Allah nak bila macam tu, Allah nak kita buat baik. Ya, betul. Supaya kita, itu dalam konteks diri kita lah kan. Itu Allah maha baik, so kita macam mana? Kita nak kena melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suka perkara-perkara yang baik. Jadi kalau hamba ini, kalau kita nak dapat kebaikan, hendaklah kita melakukan kebaikan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, Anin Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Daripada Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dia kata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birr wal ihsan. Aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan, 'anil birr wal ithmi. Aku bertanya Nabi tentang kebaikan dan dosa. Al-birr wal ithm. Maka apa kata Nabi? Al-birr husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali 'alaika an-nas. Dan dosa itu benda yang dia meragukan diri kamu. Kamu rasa kita kata tak senang duduklah, dan engkau tak suka orang lain lihat. Allah. Orang buat dosa, dia suka ada orang tahu dia buat dosa. Betul. Tak mau kan? Tak mau. Macam itu dosa lah. Kalau kita rasa kita buat tu, orang tengok, mana itu dosa lah tu. Kan? Tapi kalau buat baik, okey. Rasa tenang, rasa lapang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat orang yang selalu melakukan kebaikan, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Sebagaimana disebut dalam surah Hud, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang melakukan kebaikan, maka bagi mereka pahala yang baik dan ziyadah, dan tambahan kebaikan itu yang disebut oleh al-Imam Sa'di. Maksud ziyadah itu adalah nikmat syurga, dan kemuncak syurga ni adalah wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah orang beriman melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Jadi maknanya kita memahami konsep ataupun nama Allah ini, dia memberi kekuatan pada kita untuk kita menambahkan kebaikan, insya-Allah, dan Allah akan bagi lagi banyak kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Betul, Ustaz. Kalaulah Allah itu sangat baik kepada kita, Allah ni sangat baik kepada kita, jom kita balas dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan segala nikmat yang telah diberikan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, soalan seterusnya Ustaz berkaitan dengan nama yang terakhir, iaitu At-Tawwab. Soalan diajukan oleh sahabat kita Jura Azlin Sufian di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Serta sahabat-sahabat syurga, semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu, amin. At-Tawwab bermaksud Maha menerima taubat. Soalan saya, apakah syarat-syarat taubat agar taubat yang dilakukan seorang hamba itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, bolehkah Ustaz berikan contoh doa yang dapat kita amalkan tentang nama Allah At-Tawwab? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat kita di Facebook tentang At-Tawwab, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Baik, ada penyakit, ada ubat untuk yang lemah atau yang kuat. Sesama Muslim, dosa jangan dibuat. Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Jadi kalau buat juga kena bertaubatlah. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Jadi taubat ni maknanya apa? Kembali kepada Allah. Ya, itu betul. Maksud taba yatubu taubah. Maknanya kembali kepada Allah setelah kita melakukan dosa dan juga kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Kataan At-Tawwab itu dengan sirah mubalaghah. Maknanya sirah mubalaghah ni apa?
Maknanya Allah sangat-sangat, bukan sikit-sikitnya. Tawwab ni fa'al, sangat-sangat menerima taubat. Asalkan kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya taubat itu macam yang soalan tadi bertanya tentang macam mana cara nak taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni apa? Taubat sungguh-sungguh. Apa juga kesalahan yang kita lakukan, biar sebesar gunung atau tinggi di awan, sebesar bumi sekalipun, kalau nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah akan menerimanya. Begitulah kasih sayang Allah sangat-sangat luas, disebut dalam Al-Quran, wa tubu illallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah kesemuanya, wahai orang beriman. Orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Moga-moga kamu mendapat kejayaan dan kemenangan. Jadi maknanya, orang yang nak dapat kejayaan dan kemenangan itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarat taubat yang ditanya oleh sahabat kita. Dia begini. Taubat ni ada dua. Satu, kesalahan kita dengan Allah. Satu, kesalahan kita kepada manusia. Okey. Dia ada beza ada sikit kat situ. Rukun taubat ni apa? Dia ada rukun dia kan. Rukun ni syarat lah. Nak kena buat benda ni. Kalau tak buat benda ni, dia bukan taubat, dia tahu buat. Tahu buat. Dia ada beza tu. Tahu buat ni maknanya dia tak berhenti duk buat, tak berhenti. Kan? Sebab tu taubat ni dia tinggalkan maksiat serta-merta. Benda hak salah dia buat tu, benda hak maksiat tu, dia kena tinggal serta-merta. Jangan buat dah. Itu baru taubat betul, bukan tahu buat tadi. Maknanya tinggal sungguh-sungguh. Satu, dan menyesal. Sebab nak tinggal ni dia datang daripada penyesalan. Kalau dia tak menyesal, maka dia akan buat balik sebenarnya. Dia akan buat balik. Dia tinggal sebab apa? Sebab kawan belakang tinggal. Geng-geng dia, geng-geng main judi. Bagi contoh. Tak ada geng dah. Tak ada geng. Pakat mati kena COVID semua. Jadi dia tinggal seorang-seorang. Dia tinggal. Tapi dia tak menyesal. Dia tinggal. Satu ketika jumpa geng lain. Agak-agak sambung balik tak? Sambung balik lah. Sebab tidak ada penyesalan. Betul. Sebab tu taubat ni mesti ada penyesalan. Selesai sungguh. Bila selesai sungguh, marilah geng mana pun, dia tak akan buat dah. Benda ni haram. Benda ni dosa besar. Dia takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dia syarat dia apa? Menyesal dan meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiganya, dia berazam, bertekad sungguh-sungguh. Tak nak ulang dah. Mana kekuatan dibajai dalam diri dia ni. Kan? Dan seterusnya dia banyak amal soleh lah. Dan berdoa juga. Tadi disebut nak berdoa apa macam-macam, antaranya kita boleh sebut Rabbighfirli wa tub alayya. Ini antara hak Nabi ajar pada kita. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Wa tub alayya, terima taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang dan maha mengasihani. Jadi Rabbighfirli, seulang sekali, mudah aja. Kita baca Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Wa tub alayya, dan terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha mengasihani. Baik. Tambah satu lagi. Taubat kalau kesalahan melibatkan manusia. Dia tambah satu lagi. Hak lain sama, hak lain menyesal kena ada juga, apa semua kena ada macam tadi. Tambah satu lagi, kalau kesalahan melibatkan manusia, kena kembalikan balik hak dia kalau kita ambil hak dia. Contoh kesalahannya, kita hutang tak bayar. Kena bayar. Jangan tobat, minta maaf, hutang tak bayar. Aku taubat dah. Taubat tapi tak bayar juga hutang tu. Kan? Ataupun kita ambil sesuatu, mencuri ke apa, kita tak bagi balik. Tak, kena kembalikan hak dia. Tetapi kalau kesalahan pada manusia itu tak melibatkan hak, tapi melibatkan maruah contohnya. Mengumpat lah, memfitnah lah. Ini nak kembali hak apa? Tak ada hak pun kan? Kita kena minta maaf. Kita kena minta maaf sungguh-sungguh kepada sahabat kita itu. Itu syarat tambahan bagi kesalahan ke sesama manusia. Jadi itu syarat-syarat taubat. Wallahualam. Baik.
Sebab itu kalau boleh hari ini kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Jika ada salah dengan manusia, yang keempat tadi Ustaz kata tambah, iaitu kembalikan hak kepada mereka. Baiklah Ustaz, dia sebut juga tentang perbincangan kita tentang at-tawwab ini, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah kadang-kadang manusia ni dia buat kesalahan kemudian kembali bertaubat. Tapi kadang-kadang buat kembali Ustaz. Jadi bagaimana tu? Baik, itu manusia dia berhadapan dengan kita kata cabaran-cabaran. Iaitu ada yang menghasut dia. Syaitan. Syaitan ni ada dua jenis. Syaitanul jin wal ins. Syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Manusia pun ada juga. Kita duk kira syaitan jin tak nampak tu kan. Syaitan nampak dia pun ada. Syaitan jin ni kita baca isti'azah dia lari. Syaitan manusia baca isti'azah dia tak lari. Dia duduk situ juga. Kan? Itu beza dia kan. Jadi kedua-dua ni menyebabkan kadang-kadang kita dah bertobat tapi duduk kacau lagi. Kawan duk ajak lagi. Betul kan? Mudah ni syaitan manusia ni. Syaitan manusia duk ajak lagi. Jadi kita pun aku bertobat dah ni. Alah muda lagi. Kan? Nampak? Duduk ajak. Akhirnya kita terjebak. Bila terjebak, Allah, kita rasa bersalah. Sebab apa? Nafsu kita, nafsu lawamah. Lawamah ni yang mencela. Bila buat, teringat Allah, aku silap dah. Hari tu aku tobat, siapa lah aku buat pula. Tugas kita kena bertobat pula. Bertobat pula ke mana pun. Jangan kita tangguh-tangguh. Sebab apa? Innallah yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya selagi mana nyawa belum sampai ke halkum. Tapi batu kita kena segera, sebab kita tak tahu bila nyawa sampai ke halkum. Makna nyawa sampai ke halkum tu nazak lah. Ada dua waktu yang taubat tak diterima. Ada dua. Yang pertama ialah ketika mana nazak, itu taubat dah tak terima, satu. Yang kedua ketika matahari naik sebelah barat. Itu menunjukkan kepada tanda-tanda kiamat yang besar yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menyatakan bahawa bila matahari naik sebelah barat, itu petanda pertama kepada tanda kiamat besar yang melibatkan kehancuran cakrawala. Mana lepas tu tak lama lah. Sebab apa? Matahari pun dah tak stabil lah. Selagi yang lain semua tak stabil lah. Memang nak pergi pada kiamat. Sebab itu waktu tu taubat dah tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak beriman sebelum tu, memang tak dikira beriman. Kalau dia tak bertobat sebelum tu, memang taubat dia pun takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua. Imam Al-Qurtubi menyatakan, sebab apa? Sebab apa matahari naik sebelah barat itu tak diterima taubat? Sebab matahari naik sebelah barat adalah seumpama orang nazak. Orang nazak ni, mana dia nampak dah Allah, habislah dia nampak dah. Dia nak pindah ke alam satu lagi kan? Jadi waktu tu baru nak bertobat, dah tak terima. Tak ada guna Ustaz. Tak ada guna. Macam tu juga matahari naik sebelah barat. Bila matahari naik sebelah barat, confirm dah kiamat akan berlaku. Taubat balik lagi dah. Maknanya waktu tu baru nak sedar, maka tidak boleh diterima. Sebab itu kita pastikan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kita untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Jangan bertangguh-tangguh. Kalau terjebak ke mana pun, walaupun terulang, cepat-cepat taubat. Takut kalau kita tangguh, lagi sampai nyawa ke halkum, dah tak boleh buat apa dah. Baik Ustaz, bila sebut tentang taubat, saya teringat satu hadis Nabi, setiap anak Adam itu melakukan dosa dan sebaik-baiknya ialah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak menyambung perbincangan kita di TV9 pula Ustaz. Kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar dan juga At-Tawwab, bersama dengan guru kita Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita sudah membicarakan secara amnya, iaitu tentang At-Tawwab, Al-Bar, Al-Muta'ali dan Al-Wali. Jadi kita nak ulang balik Ustaz. Mungkin ada soalan daripada sahabat kita yang baru ajukan berkenaan dengan Al-Wali, iaitu dari sahabat kita di Facebook Sahziatul Siddiq, berkenaan dengan Al-Wali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah dengan merasakan Al-Wali menjadikan seseorang itu tunduk merendahkan diri kerana kekuasaan di langit dan bumi adalah di bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata? Yang kedua, bagaimana bagi seorang suami sebagai ketua keluarga? Sepatutnya dia memimpin keluarganya ke arah kebaikan untuk menuju ke arah kebaikan dan misi untuk ke syurga. Namun bagaimana seorang suami yang dapat menggunakan kuasa vetonya agar isteri menurut pada perkara yang tidak sepatutnya dan menyatakan syurga itu terletak pada redanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita di Facebook, iaitu yang pertamanya tentang bagaimanakah bila kita merasakan Al-Wali, kita rasa merendah diri, tunduk kepada Allah. Betul, kerana Allah yang yudabbir syu'una khalqih. Allah Ta'ala mentadbir segala urusan hamba-hambanya, makhluknya. Bahkan bila mana kita memahami keseluruhan Asmaul Husna itu sendiri, setiap satu itu kita akan merasakan keagungan Allah. Betul. Kita akan rasakan kekerdilan diri kita. Kita akan rasakan pada waktu itu Allah Ta'ala ni maha sempurna. Kita ni sangat-sangat maha kekurangan. Maka dengan sebab itu, dengan kekurangan yang ada pada kita, kita bergantung pada Allah. Maka di situlah kita pergantungan kita kepada Allah ni satu pergantungan yang mutlak sebenarnya. Jadi kita merasakan Allah Ta'ala yang maha melindung, Allah Ta'ala yang maha mentadbir, Allah Ta'ala yang maha memelihara dan sebagainya, membuatkan kita rasa rendah diri, membuatkan rasa diri kita ni kita taklah ego, tak sombong. Itu semua satu pendidikan dalam jiwa manusia. Satu lagi soalan yang ditanya tentang bagaimana dalam rumah tangga. Ya, betul. Seorang suami dia guna kuasa veto dia. Sampai dia suruh, dia kata syurga kat aku ni. Kau tak reda aku ni tak dapat syurga, kena ikut aku. Sampai dia suruh ikut benda-benda yang tak sepatutnya. Dia begini. Ketaatan kepada makhluk ni ada batasnya. Disebut dalam hadis Nabi SAW, la ta'ah li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara yang mengundang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang suami, memang dia pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap siapa di bawah pimpinan kamu. Betul. Jadi kalau suami ini sebagai ketua keluarga, dia bertanggungjawab ni anak isteri dia ni. Sama ada dia kena pastikan mereka ini menaikkan salat, menutup aurat dan sebagainya. Tapi dia pula yang tak buat. Ni masalah. Berlaku sekarang ni. Berlaku ada macam-macam kes zaman-zaman sekarang. Betul. Ni ada satu kes tu, dia ni suami ni minum arak, berjudi, tak solat dan sebagainya. Kerja pun tak. Jadi isteri kena tanggung semua. Kan? Jadi makna tapi apa-apa dia kata kena ikut suami sebab syurga kat aku, dia kata. Itu ayat dia. Itu ayat dia. Ayat syurga. Nak syurga apa? Kamu sendiri pun masalah. Mayang pun tak, solat pun tak. Kan? Melakukan perkara-perkara haram. Jadi kita kena jelas benda ni. Ketaatan pada makhluk adalah dalam perkara kebaikan sahaja. Perkara kebaikan. Tapi kalau perkara yang melibatkan keingkaran kepada Allah, maka tidak boleh. Tidak boleh taat kepada perkara-perkara tersebut.
Jadi di situ satu kaedah yang kita kena faham. Baik Ustaz, bila kita sebut juga tentang nama-nama Allah yang lain, iaitu seperti Al-Bar ini ataupun Al-Wali ini, Maha Melindung. Kadang-kadang ada orang kata, yalah Allah ni Maha Melindung, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Macam zaman sekarang Covid Ustaz. Dah tahu Allah tu Al-Wali, hang minta dengan Allah ajalah. Tak payah yang vaksin-vaksin dan sebagainya ni. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, tak payahlah pakai pelitup muka dia kata kan, minta ke Allah Ta'ala lah. Serabut ni pakai ni kan. Contohlah Ustaz kan. Baik, kita kena ingat bahawa kita memohon pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita kena usaha. Sebab itu satu sunnatullah. Satu ketetapan yang Allah tetapkan di atas dunia ni. Ada sebab dan akibat. Contohnya, Allah ciptakan api, sifat dia membakar. Minta tolong Allah Ta'ala, api tak jarilah api. Ya Allah, bagilah tak panas. Dia letaklah. Dah, sifat api ni membakar. Jadi kamu kena hindarkan diri daripada api supaya tak terbakar. Kan? Sifat kita kata kamu lapar. Jadi kena makan. Faham? Kan? Jangan kata ya Allah bagilah aku kenyang. Makan tak? Kena ada usaha. Faham? Sebab apa? Sebab Allah bagi sesuatu ketetapan Allah Ta'ala itu, sesuatu tu ada sebab dan akibatnya. Begitu juga soal penyakit, soal virus yang berjangkit. Jadi maknanya kita kena ambil langkah-langkah pencegahan. Kena pakai pelitup muka, kena ada penjarakan fizikal. Dan masa yang sama kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang hari ni orang dia tak faham konsep ni. Dia kata, alah nak matilah. Bukan Covid tak Covid mati. Betul. Kan? Tak pakai pelitup muka pun mati, pakai pun mati. Betul lah. Cuba berani, kau tengok kat sungai tu ada buaya, terjun tengok. Kau nak mati, kau tak mati, tak mati. Dia tak berani pula, tak boleh saya kata. Tahu pun. Maknanya di situ, usaha dan ikhtiar itu satu kewajipan yang perlu kita laksanakan sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Okey, baik Ustaz. Oleh itu kena ada ikhtiar Ustaz. Kena ada ikhtiar, jangan kita duk main tawakal, orang kata tawakal bodoh macam tu je. Jadi kena ada usaha dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan tayangan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Baiklah Ustaz dan sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya ada satu soalan berkenaan dengan taubat tadi. Disebut tentang taubat ni ialah taubat untuk kita padamkan dosa kita. Jadi ada orang bertanya tentang, kan ada sesetengah amalan macam solat, puasa pun sebenarnya diampunkan dosa kita. Jadi adakah dengan cukup kita puasa, cukup kita solat, tak perlu bertaubat Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Memang amalan-amalan, segala amalan kebaikan yang kita lakukan, antaranya akan mendapat pengampunan dosa. Bahkan kita bersabar atas musibah sekarang ni pun kan, dah sabar atas musibah pun diampunkan dosa kita. Dan sebagaimana kalau baru-baru ni kita lihat puasa hari Arafah, diampunkan dosa 2 tahun. Tahun betul. Lepas, tahun akan datang. Ni hari ni dah masuk bulan Muharram ni kan. Puasa Tasu'a, Ashura, puasa Ashura 10 Muharram diampunkan dosa selama setahun. Jadi maknanya kita lihat bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan itu mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Ta'ala. Kita bertobat untuk diampunkan dosa. Jadi makna nampak macam kalau gitu kita buat apa lagi, dah ada apa-apa dosa. Baik, kita kena faham bahawa amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh yang kita buat itu
yang antara fadilatnya diampunkan dosa itu adalah merujuk kepada dosa-dosa kecil sahaja. Itu yang disebut oleh para ulama. Faham? Jadi maknanya dosa itu maknanya apa? Dosa kecil. Dosa kecil kita banyak. Ya, sebenarnya. Hadis yang Da'i sebut tadi, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan dosa, terutama dosa kecil. Dosa kecil ni, ya Allah, kalau kena bulan trailer tak cukup kontena. Tak cukup kan? Banyak kan? Maka dengan sebab itu antara caranya untuk kita menghapus dosa kecil tadi, memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan, amalan soleh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu coverlah segala perkara kejahatan yang kamu buat itu, dosa kamu buat itu, dengan perkara-perkara kebaikan. Sebab kebaikan amal soleh itu dia akan menutupi kejahatan tadi. Makna dapat cover balik. Ini maksud apa ni? Kejahatan yang mana ni? Dosa yang mana? Dosa kecil. Dosa kecil. Faham? Adapun dosa besar, kena bertaubat kepada Allah. Sebab dosa besar tidak akan dapat pengampunan di sisi Allah selagi mana seseorang itu tidak benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sungguh-sungguh. Sebab itu kewajipan kita bertaubat. Kadang-kadang kita pun tak tahu dosa banyak kita buat kan. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia dan pelbagai lagi, sama ada dengan sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar. Maka dengan sebab itu kita nak kena memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi atmarrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Nabi tak buat dosa. Betul. Nabi maksum. Itu pun Nabi rasa sebagai manusia, Nabi akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kan? Walaupun Nabi tidak buat sebarang dosa. Faham? Maksud kita dosa tak tahu nak timbang lah banyak mana kan. Jadi maknanya kita hendaklah benar-benar bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang ada juga orang kata taubat ni mesti solat taubat ke? Betul Ustaz. Banyak juga orang duk keliru kan. Macam mana tu Ustaz? Saya sebut dah tadi, syarat taubat ada tak solat taubat? Tak ada. Solat taubat sebagai tambahan. Jangan nak tunggu solat taubat baru taubat. Tidak. Kalau waktu larangan solat, tak boleh nak solat taubat. Contoh lepas asar. Lepas solat asar, tak boleh solat taubat waktu tu sehingga terbenam matahari. So tak boleh taubat lah. Sebab tak solat taubat. Ada. Taubat tadi kita sebut dah syarat-syarat tadi. Kena taubat kan. Solat taubat itu sebagai tambahan. Kalau kita bangun tengah malam kan. Kita nak solat itu boleh dilaksanakan. Wallahualam. Baik, di samping kita perbaiki amalan soleh kita seperti puasa, seperti solat, jangan lupa juga untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa-dosa besar kita. Baiklah Ustaz, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook oleh Amir Ali Zamzuri bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah nama Allah atau zikir yang boleh saya amalkan untuk menyucikan hati dari segala penyakit hati? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Cantik soalan tersebut. Nama ataupun zikir Ustaz yang boleh kita amalkan? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Apakah amalan ataupun zikir-zikir yang kita boleh laksanakan untuk menyucikan hati kita? Sememangnya hati itu merupakan perkara elemen yang paling penting dalam jiwa manusia. Sebab manusia ni dia ada 5. Yang pertama jasad, yang kedua roh. Kalau ada jasad tak ada roh, orang mati nama dia. Ada roh tak ada jasad, kalimunan kot. Jasad dan roh nak menunjukkan itu manusia. Yang ketiga akal. Akal ni nak memandu kita baik buruk. Yang keempatnya nafsu. Nafsu ni innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi mudah ceritanya nafsu dengan akal ni duk bergaduh lah. Duk bertumbuk kan. Jadi ni siapa nak ambil keputusan ni, nak ikut nafsu ke ikut akal ni? Mari elemen yang kelima, hati. Hati ni akan memilih, aku nak ambil
pandangan yang akal ke ataupun nafsu. Kalau dia ikut nafsu, hati yang rosak, dia akan ikut nafsu. Dia ikut nafsu, maka dia betul-betul rosak. Hati yang baik, dia akan ikut kebaikan lah. Akal bagi pandangan, oh kalau buat ni tak okey, buat ni, jadi dia akan ikut kebaikan. Jadi maka dengan sebab tu kita kena sucikan hati. Kekuatan hati itu mesti dikuatkan. Sebab dengan kekuatan hati kita itu menyebabkan kita boleh memilih perkara-perkara baik. So selain daripada usaha apa? Doa. Antara doanya ialah kita minta kepada Allah untuk Allah bagi kekuatan kepada jiwa kita, hati kita, untuk kita dapat menyucikan hati kita, kita dapat memilih yang terbaik. Antaranya apa? Yang panjang-panjang tak payah, tak beramal pun. Ambil pendek dah. Satu perkataan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Cukup. Kat situ pun cukup dah. Kan? Yang penting boleh amalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Macam yang saya sebut tadi. Ya Allah, kurniakan kepada jiwaku kekuatan. Bila jiwa kita kuat, insya-Allah semuanya akan kuat. Sebab Nabi kata, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Jadi hati tu kalau dia okey, dia cantik, yang lain dia akan cantik. Kalau hati tu tak cantik, hati tu buruk, yang lain pun akan jadi buruk. Jadi kita minta kepada Allah banyak-banyak agar diberi kekuatan kepada hati kita. Di samping kita memperbanyakkan amal soleh lah, membanyakkan baca Quran, zikir dan seumpamanya. Baik, jangan lupa untuk kita amalkan dan kita kongsikan zikir yang telah Ustaz kongsikan kepada kita. Baik Ustaz, soalan seterusnya saya juga menarik untuk kita sama-sama bincangkan. Dari sahabat kita Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum Prof. Madya Dr. Muhammad Suki, Da'i Hakim. Al-Wali yang membawa maksud yang maha pelindung. Jika kita menganggap ada seseorang makhluk yang boleh melindungi diri kita dalam kehidupan seharian, adakah ia dianggap mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon perkongsian ilmu Prof. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya di Facebook, iaitu kita minta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat ni. Ini boleh bawa kepada syirik kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Jin, Allah sebut kana rijalu minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Adalah sekumpulan laki-laki daripada manusia, dia minta perlindungan daripada sekumpulan laki-laki daripada jin, maka bertambah-tambah sesatlah, tambah-tambah teruklah keadaan mereka. Jadi maknanya di situ kita dilarang untuk memohon perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meletakkan seolah-olahnya yang melindung kita ni bukan Allah, tapi makhluk yang kita tak nampak. Tapi bukan Allah Ta'ala. Maka kita telah melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam perkara seumpama ni. Sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata bahawa tangkal inna tiwalah wa tamaim syirik. Tangkal itu merupakan syirik. Tangkal tu apa? Sebab dia rasa tangkal tu dapat menjadi pelindung diri dia, kan? Maka dia pakai tangkal. Kalau zaman-zaman dulu kadang-kadang budak-budak dia bagi pakai tangkal dekat tangan, bagi dekat pinggang, macam-macam dengan tangkal kan. Sebab dia menganggap kalau dia pula kat tangkal tu ada pula macam 4 segi ke tu, macam kalau kita buka ada kain kuning pula dalam tu. Ada pemujaan dan sebagainya. Nabi SAW dah menyatakan bahawa perkara ini adalah syirik. Sebab apa? Sebab kita memohon perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kena berhati-hati dalam perkara seumpama ini. Jadi kena hati-hati dengan kita punya amalan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook juga, Anna Kanina bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Adakah penyesalan dengan dosa-dosa akan berusaha untuk bertaubat yang sebaik-baik taubat, iaitu taubat nasuha, kerana dengan sabar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu hamba-hambanya bertaubat kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Na'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna atas soalan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu
Apakah dengan penyesalan dosa itu membuat seorang bertaubat? Ya. Ya. Bila mana kita menyesal, dia dengan penyesalan itu akan bawa pada taubat. Kalau dia tak menyesal, dia tak akan taubat. Dia tak akan taubat. Sebab itu pentingnya kalau kita bermuhasabah, kita berfikir, kita merenung, Allah bagi pemikiran pada kita, kita bertafakur. Betapa kadang kalau kita nak dapat keselamatan dunia akhirat, maka hendaklah kita menyesal daripada segala dosa. Dan Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Kasih sayang Allah sangat-sangat tinggi. Walau besar mana pun dosa kita, walau banyak kali pun kita buat, Allah Ta'ala tetap At-Tawwab. Itu kata sirah mubalaghah tadi tu. Yang maha penerima taubat. Kalau kita lah orang minta maaf kat kita, sekali buat salah minta maaf, okay, kita terima. Boleh lagi Ustaz. Mari 20 kali buat salah dengan kita, kesalahan yang sama. Betul. Agak-agak dia mari sekali, kita sigung dia, karate dia kan. Mana nak minta maaf 20 kali ulang benda yang sama. Kita tak boleh. Tapi tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasih sayang Allah sangat-sangat tinggi. Biarlah banyak kali, banyak mana sekalipun, tetapi kalau seorang hamba itu nak betul-betul bertaubat pada Allah, Allah akan menerima taubat dia. Maka dengan sebab itu, itulah kasih sayang dan kurnia Allah Ta'ala yang sangat-sangat besar. Jadi jangan kita bertangguh untuk bertaubat pada Allah. Subhanallah. Itulah orang kata bezanya manusia makhluk dengan kemaafan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, setiap kali kita rasa kita melakukan dosa, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Kesimpulan Ustaz untuk topik pada pagi ini. Baik, kesimpulan perbincangan kita, sedar tak sedar waktu sudah mencemburui kita dan nak habis dah kan. Jadi marilah sama-sama kita terus menghayati Asma'ullah Al-Husna supaya kita dapat mempertingkatkan untuk kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Dan pada waktu itu bila kita kenal Allah, maka kita tahu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk kita lakukan yang terbaik sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka memperhambakan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kenal Allah melalui Asma'ullah Al-Husna ini untuk meningkatkan kesedaran kita sebagai hamba Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulan dan doa Ustaz sebagai penutup program kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. Amin. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita, dan juga terima kasih kepada keluarga besar Tan Lak Ustaz yang sudi menonton di rumah juga di Facebook. Teruskan menonton pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman, juga panel Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, topik akhlak penumpang percuma free rider. Bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, jalan-jalan ke daerah Tuban,
kelilingnya menaiki delman. Berbuat baik itu kewajiban bagi setiap orang beriman. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.